Assalamualaikum. Kali ni saya buat konten untuk Hari Ibu yang kita sambut baru-baru ni pada 8 Mei ya. So untuk Hari Ibu tahun ini dan seterusnya, insya-Allah semoga titipan saya daripada Madam Laila's channel boleh kita sama-sama manfaatkan untuk mengucapkan Hari Ibu kepada ibu kita yang tersayang ya. Jadi saya mengambil kesempatan ni mengucapkan terima kasih kepada ibu saya Aisyah binti Alias ya, yang sekarang berada di Rembau, dan saya mohon Allah berikan dia keampunan ke atas dosa-dosa dia, berikan dia kesihatan tubuh badan dia, insya-Allah ya, ada rezeki kita akan berjumpa lagi ya. Okey, mengenai apa yang saya ingin ungkapkan sebagai tanda perhargaan sebagai seorang wanita bergelar ibu ya. As according to the statement ya, you tengok apa yang Kak Laila sediakan pada hari ini. Women are incredible and resilient. Maknanya betapa besarnya dan menakjubkannya dan berdaya tahannya seorang ibu ya, wanita yang bergelar ibu ini ya, yang mana badan dia ya, sebab ibu-ibu pada masa yang sama mereka adalah seorang wanita yang dianugerahkan oleh Allah, dijadikan tubuh badan dia tu, batang tubuh dia tu untuk bersedia menghadapi pelbagai cabaran ya dalam hidup, sehingga daripada dia melahirkan ya anak tu sampailah dia ke usia dia uh, meningkat kepada usia menopause ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya, pelbagai cabaran lah ya, dan akan saya tunjukkanlah sedikit demi sedikit apakah yang dikatakan dengan perubahan itu ya. So giving birth is a miracle. Memang miracle. Wanita aja yang mempunyai rahim, dan rahim itu berasal daripada perkataan Arab yang maknanya penyayang ya. Ya. Jadi sebab itu kita boleh menjadi ibu, dan bila kita lihat walaupun kelahiran ini atau melahirkan ini satu benda yang miracle, keajaiban, tetapi pengorbanan seorang ibu akan menyebabkan dia sendiri akan menghadapi, orang kata, kalau Mak Saleh kata, unexpected and significant physical challenges. Maknanya siapa sangka kan, berubah struktur tubuhnya, berubah bentuk tubuhnya, berubah ya, signifikan, maknanya sangat signifikan lah, daripada kurus jadi gemuk ya. Biasanya macam itulah ya. Ada juga kawan-kawan yang dulunya badannya agak besar tapi bila dah mengandung, dah melahirkan, dia jadi kurus ya. Itu bergantung kepada seseorang, tetapi tak payahlah saya sebutkan dari segi vaginal laxity, less satisfaction with sexual intercourse, benda ni 18 SX. Saya rasa anda semua boleh baca dan semua boleh rasa. Dan saya sekarang telah mengalami urine incontinence juga, iaitu masalah dari segi kawalan pundi kencing. Kesian kat mak-mak kita, kalau batuk je basah panty dia ya, kalau dia tergelak ke, kuat ke. So itulah perubahan yang secara tidak langsung kita beri seorang anak peluang untuk dia membesar, dilahirkan daripada kita. Itulah yang dikatakan pengorbanan seorang ibu ya, bukan hanya dari segi kerusakan tubuh badan yang seperti yang Kak Laila cakap tadi ya, ada yang ada masalah prolapse ya, bila pergi ke hospital ya, terlalu ramai melahirkan, jadi ruangan pelviknya terkeluar dan sebagainya ya. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang ibu dalam keadaan yang agak tidak baik dari segi kesihatan you know? Bukan kita nak komplain ya, sebab itu Kak Lela ambil satu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahawa apabila sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita telah melaksanakan solat 5 waktu, menjalankan puasa, menjaga kemaluan, taat pada suami, maka dia akan masuk syurga dari pintu mana pun yang disukainya. Jadi yang ini yang Kak Lela nak katalah. Mula-mula sedih kita cerita dengan physical changes kita seiring dengan bilangan anak yang kita lahirkan. Tapi percayalah, ya, wahai wanita, wahai para ibu di luar sana, saya pun seorang ibu
Ya, anak-anak saya 4 orang, kalau ditanyakan, ibu ni memang banyak kelemahan, tapi insya-Allah di sebalik kelemahan-kelemahan seorang ibu itu, jika dia melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang dah digariskan oleh Rasulullah SAW, masuklah ke mana-mana pintu syurga yang kamu sukai, katanya. Jadi hari ini, konten hari ini saya nak highlight, walaupun kita tahu seorang ibu tu memang semua orang sedia tahu, ya, dia adalah syurga kita. Ibu adalah syurga, katanya. Ibu mertua sekali tu. Ya. Maksud saya kepada siapa yang masih mempunyai ibu mertua, saya dah tak ada ibu mertua, ya. Cuma ada mak saya sendiri. Ingatlah bahawa mereka ni kena kita sayang. Love. Not just love, tapi respect. Ini kadang-kadang saya nampak kurang lah, ya. Ialah anak-anak, ya. Sesekali khilaf kita juga sebagai ibu kadang-kadang. Tapi sebagai anak, kita harus memberikan kasih sayang dan menghormati. Tapi hari ni Kak Laila lebih nak highlight 3 R untuk seorang ibu. Yang pertama, kita harus tahu apakah hak dia sebagai seorang ibu. Of course, ibu kena hormat, macam Kak Laila kata. Ya? Okay? Apa lagi? Dari segi peranan dia. Mak-mak sekarang, macam saya sebagai contoh, bukan hanya saya seorang ibu, saya seorang isteri, seorang anak, seorang pekerja, ya, ada majikan saya, ya, dan saya juga ahli anggota masyarakat. Semua ni kadang-kadang menyebabkan seorang wanita itu terjebak kepada role konflik. Susah kadang-kadang. Sekecil-kecil benda pun. Tapi alhamdulillah, ya, suami banyak membimbing. Saya tengok keluarga mertua saya, terutamanya tempat saya belajar lah, madrasah hidup saya. Arwah mak mentua saya dulu sentiasa menjaga kebajikan suami dia. Sebab itu saya letak isteri sebagai yang paling atas. Kemudian baru seorang ibu. Sebab kadang-kadang kita ni confused. Contoh paling ringan. Ayam. Suami suka ayam kari, anak-anak suka ayam goreng. Maaf cakap, nowadays banyak mak-mak yang agaknya mungkin kecewalah dengan suami masing-masing, ya. Masing-masing akan mengutamakan selera anak-anak. Salah. Ya, adik-adik kakak, kata orang Kelantan. Kak Laila nak berpesan kepada diri sendiri juga. Ni baru belajar nak jadi baik ni, umur 49, 50 tahun ni. Ya. Cubalah berikan keutamaan kepada tanggungjawab kita. Memang kita seorang ibu, tapi pada masa yang sama kita seorang isteri. Dahulukanlah suami anda. Ya. Begitu juga sebagai seorang ibu, kita bukan untuk masak saja, basuh pakaian anak-anak. Kita adalah seorang dai. Apa makna dai? Berat ni. Kita mengajar dan mengajak anak supaya buat baik. Kadang selalu suami saya ingatkan, ibunya buat apa? Dah maghrib, kenapa masih tengok sinetron 7 hari mencintaiku? Saya bukan tengok, saya terpandang. Saya jarang ngikut semua ni. Kadang-kadang bila anak-anak ngikut, ibu pun sama terdorong, ya. Jadi sekarang ni jadi dai ialah kita jadi contoh yang baik. Tapi saya banyak, ya, mengenai dealing with children. Saya dengar Ustaz Abdullah Muhammad Amin pernah berpesan, ya. Mana ibu yang tak stres? Cuba tanya, siapa tak stres jadi ibu? Macam-macam pesen anak-anak ni. Ya, anak-anak saya macam-macam. Yang ini suka ini, yang ini jenis macam ni, yang itu jenis macam tu. Yang itu kalau tak puas hati macam mana rupa dia. So, saya nak bawa kepada satu benda yang saya belajar daripada Ustaz Abdullah Muhammad Amin. Dia kata Ustaz Amin lah, ya, Muhammad bin Abdullah, Ustaz tu nama dia, ya. Dia kata, ibu ni kita kena kenal anak kita. Sebab ada orang, dia dilahirkan dengan sifat mazmumah badan. First time saya dengar mazmumah badan. Contoh, dia mengupas doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika, itulah alat itulah. Allahumma inna nas'aluka
Itulah ayat yang tadi yang Kak Ella baca itulah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dia mengupas itu last week. Saya dengar dekat Radio Aikim. Antaranya ada anak yang dilahirkan. Memang kita nampak dia malas. Serba-serbi. Banyak tidur. Kita bimbing dia. Kita kenal dia. Cara kita menegur harus betul. Kita kadang-kadang kita dah stres dok. Macam saya sendiri. Saya adult ADHD. Mak yang garang. Bila tak puas hati bercakap tak genti-genti. Itu yang sebenarnya memeningkan kepala anak kita. Jadi sama-sama kita tegur dan beri ruang dan peluang untuk anak itu memperbaiki diri dia. Kalau kita tengok setengah-setengah anak kita ada yang pemurah. Tak payah ajar pun dia pemurah. Itu yang dia kata. Ada yang memang tengok macam kedekut sikit. Itu yang Ustaz Muhammad bin Abdullah dia kata, Mazmur Muhammadan, ada orang yang lahir tu kedekut kiki. Ya. Begitulah juga jenis yang sedih, tegur sedih, kuat menangis dan sebagainya. So, moral of the story, sama-sama kita kenali anak-anak kita, kita cuba betulkan, kita cuba bimbing. So, ayat yang Kak Lela nak kata ni sebenarnya bukan mudah ya. Tugas ibu sebagai seorang ibu pada masa yang sama menjaga rumah tangga dan pada masa yang sama pendakwah. Ya, menurut apa yang dikongsikan oleh ustaz katanya, dan saya baca melalui beberapa buku psikologi mengatakan arahan ni kadang-kadang kalau kita beri arahan lah contohnya ataupun kita tegur orang, persen untuk dia menolak tu lebih tinggi daripada dia mendengar. Ini saya nak ambil Saya nak ambil kenangan peristiwa seorang pelakon, kita panggil apa nama dia? Liam Liam Neeson apa nama dia Liam Neeson pada tahun 2015 dia rakamkan masa itu dia buat syuting filem dekat Turki apabila dia mendengar azan, mula-mula dia dengar tu dia rasa marah ke azan, bising memekak, tutup kepala telinga apa. Tu first time dia dengar. Second dia dengar, not bad dia kata. Bunyi azan yang sama tadi pada mulanya dia tak boleh terima, bising, memekakkan telinga. Bila dia dengar lagi, esokkannya dia akan not bad. Third days dia rasa, dan seterusnya following days, saya tak tahu hari ke berapa, dia kata Islam or Muslim or being Muslim might be the answer. Saya tak tahulah status apa, saya tak berani nak komen sebab saya sendiri tak baca yang terkini mengenai pelakon yang bernama Liam Neeson ini. Tapi sebagai seorang ibu, kita pun cuba tengok anak kita. Mungkin kali pertama dia memang tolak. Kita panggil anak semayang awal waktu, tolaknya, buat tak reti je dia. Tak apa, esok beritahu lagi. Lusa beritahu lagi. Sehinggalah dia insya-Allah macam si siapa, Liam Neeson tadi kan. Akhirnya dia mencari-cari, cuba menunggu-nunggu terdengarnya bunyi azan. Begitulah juga macam saya. Al-Quran sebagai contoh. Saya barulah nak bersahabat dengan Al-Quran pada usia saya 40 lebih kan. Sebelum tu bukan tak tahu mengaji. Tapi anak-anak sekarang ni kita suruh, of course. Tak apa, sama-sama kita. Okay? So, saya harap anda nampak apa yang cuba saya sampaikan mengenai apa yang saya kata dari segi da'i kita menjadi da'i. Okay. Satu lagi R. Tadi kita dah tahu dah banyak peranan seorang ibu, bukan hanya tukang masak. We are not the CEO. Okay, talking about CEO of the kitchen. Sebagai pensyarah nutrisi, Kak Lana ambil kesempatan. Mak-mak kat luar sana cuba belajar preparing healthy food for your family. Because kita adalah CEO kitchen, ya mak?
Kak Lela berpesan pada diri Kak Lela sendiri. Kadang-kadang ikut taste anak memang macam tu. Sayur dia tak mau makan. Cara dia, kita letak saja. Sebab kalau you letak sayur dalam gorengan mi you, sup dan sebagainya, mineral yang ada, vitamin yang ada dalam sayur tu, dia especially mineral lah, dia akan leaching, dia akan keluar melalui kuah tu ke dalam mi yang kita buat tu. Jadi ada satu konten dalam video Madam Laila's channel, Kak Laila ada menceritakan mengenai fenomena mi telanjang. Pergi cari, ya. Di bawah good diet, saya ada begitu. So saya ambil kesempatan ni, ya. Tapi sekarang R yang kedua yang saya nak bercerita mengenai seorang ibu. So peranan tu banyak lagi, kalau Kak Lela cerita semua tak habis nanti video ini pun dah dekat lah 15 minit. So next R is right. Sebenarnya seorang ibu, macam saya dah katakan, kita ada hak sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Sudah tak kita sibuk kita memperjuangkan hak kita? Saya lama-lama fikir tak jadi. So untuk kita dapat hak kita sebagai orang ibu, kita beri hak kepada ahli keluarga, beri hak kepada suami, layan dia dengan baik, insya-Allah kita dapat layanan baik. Begitu juga dengan anak-anak. We do the best for them, insya-Allah. So instead of fighting for your right, sebab fighting for your right will make you stress, depression, kecewa you. You nak anak you jadi anak yang baik, tiba nampak susah. Ujian Allah. Ya, kadang ada ibu yang diuji dengan penceraian. Dah lah dia ada ramai anak, diceraikan pula. Frustration tak boleh katalah. Bila dah bercerai pula orang label janda itu, janda ini. Saya tahu semua dekat luar sana dah mengalami. Bukan semua, kebanyakannya dah mengalami apa yang saya sebut. Dan kenapa saya buat kerais di situ adalah air mata lah, ya, yang merupakan orang kata cara kita nak melepas. Kalau release dengan cara menangis, menangislah. In fact, Ustaz Ibn Liu pun kata, kalau cara menangis tu boleh melegakan, nangislah. Menangislah apabila kita mengingati Allah. Tapi jangan banyak menangis. Ya, nanti jadi Kasim selamat. Cuma Kak Lela kata, bersandarlah pada Allah. And last but not least, kenapa Kak Lela buat huruf besar untuk knowledge? InsyaAllah, apabila you tahu, you cari ilmu, kekecewaan you kurang, stres you kurang, percaya cakap Kak Lela. Sama-sama kita. Ya, macam Kak Lela kata, don't fight for your right, but give rights to other people. Ya, kita tengok balik. The last R is rejuvenation. Apa maksud saya dengan rejuvenation? Kita nak rejuvenate rambut kita, bubuh shampoo hari-hari, betul tak? So how do you rejuvenate a mom's emotional stabilization? Of course, kalau macam saya, I rejuvenate myself sometime by having my me time. Ya. Yeah? Tapi kenapa saya buat doa di atas? Orang ramai tak tahu. Komplain semua. Dr. Mahaya kata jangan merungut, jangan menyesal, jangan menyalahkan orang lain, jangan memandang ke belakang. Kita ni asyiklah merungut. Sama lah yang bercakap ni. Last sekali, mengadulah kepada Allah Ta'ala dengan cara berdoa. Saya nampak itu. Kemudian you baru find your me time. You dah mengadu-mengadu dengan Allah, you dah nangis-nangis, you minta sesungguh hati you. Ya? Yeah? Then you cari your me time. Ada orang suka masak. Okay, masak. Ada orang suka pergi makan. Tapi not too much. Sesekali boleh lah. Ya? Yeah? Macam me time saya tengok wayang. Ya? Kadang-kadang me time saya menyanyi. Karaoke sendiri-sendiri kat rumah. So find your me time. Tengok Korea. Baru ni saya ada buat konten mengenai Korea. Pergi baca. Pergi tengok Princess Aurora tu. Banyak kebaikan dia. Tapi apa pun, to rejuvenate yourself as a mom, you kena cari circle yang baik. Support group yang baik. Sebab you akan jadi down. Down sangat-sangat. Sebab ujian sepanjang perjalanan kita sebagai seorang ibu, memang banyak along the way.
Macam saya, anak saya autism 2 orang, ADHD. Dari segi tantrum, Tajul Iman, raya baru ni pecahkan sliding door saya, terajang. So, nak buat apa? Ya, doalah pada Allah Ta'ala. Ya. Okay. Saya ada sedikit ucapan sebelum saya mengakhiri saya punya video kali ni. Ya. Dengar Kak Lela bacakan ya. Wahai ibu, ya, andai kau sedang diuji dengan anak-anak, angkatlah tanganmu. Berdoalah. Kerana saat kau angkat tanganmu itu buat mendoakan anak-anakmu, itulah tangan keramat. Kerana doamu lebih mustajab dari orang lain buat anakmu itu. Ya. Katakanlah, wahai Allah, sambil kita berdoa, kita minta, wahai Allah, berikanlah hidayahmu buat anakku. Berikan aku kesabaran untuk menghadapinya. Mengadu, kita mengadu, berdoa, merintih. Ya. Dan ingat, jangan kita sekali-kali putus asa. So Kak Lela mengucapkan pada Kak Lela sendiri ni. Sebab ada nowadays terlalu ramai saya tengok. Bukan nak label sebagai anak derhaka ya, tapi dengan meninggikan suara, dengan biadab dengan maknya ya. Jangan lupa ya anak-anak. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Abu Hamka ya. Ya, seorang ulama Indonesia ya yang sangat ternama. Saya takut sentap apabila membaca statement daripada beliau sewaktu beliau masih hidup ya. Jika engkau guris hati ibu, maka syurga itu bukan milikmu. Takut tak kita baca? Ya. Yang bercakap ni pun sama, saya risau sebab bila mak dah tua, kadang mak buat salah, kita kena tegur, tapi ada cara dia. Ya. Dan kita sekali-kali tidak cuba mengajar ibu kita, malah mengajak dia untuk membuat kebaikan. Ya. Begitu juga seperti dalam surah An-Nisa ya. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa juga. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi Kak Lela sebagai orang yang lemah, seorang ibu yang bukan yang terbaik antara kalian, tapi insya-Allah along the way Allah mendatangkan ujian kerana dia tahu kita mampu melaluinya. Mak, kalau mak seorang single mom, sabar, insya-Allah ada jalan keluar. Pergi dengar mak dekat Madam Laila's channel tu. Saya ada temuduga atau interview mak saudara saya ya. Kakak saudara saya sebenarnya ya, mengenai ujian dia sebagai seorang ibu tunggal. Ya. Ada banyak lagi, ada orang yang melalui poligami. Ya. Bukan saya nak mengatakan saya menyokong poligami ataupun saya nak menidakkan, tidak. Ya, fakta sebenar Islam membenarkan. Jadi kenapa kita nak marah-marah? Ya, anda telah dipilih untuk mendapat ujian itu, maka laluilah dengan baik. Ya. Kerana hanya Allah yang tahu perancangan dia yang maha bijaksana. No regret. Ya. Begitu juga jika anda dilalui dengan melalui masalah kepayahan, keuangan terutamanya zaman pandemik, saya tahu. Hatta saya sendiri, seorang pensyarah, orang tak boleh terima kadang-kadang bila saya kata saya ada masalah keuangan. Kerana apa? Saya pernah ambil cuti. Ya. Selama hampir setahun, 10 bulan. Suami saya dan saya dengan keadaan gaji yang separuh. Ya. Untuk menjaga anak yang mencederakan diri sendiri. So, apa pun yang kita lalui, ingat Allah izinkan maka ianya berlaku. Dan anda sebagai ibu, tarik nafas anda, redha, sabar. InsyaAllah ada jalan keluar buat kita. Jangan lupa amalkan surah Al-Ghafir. Ya, ayat 44 Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ya, ayat 44 surah Al-Ghafir. Ya, cubalah amalkan waktu sujud tu. Kita ni kadang-kadang serabut banyak kepala kita ni. Ya, insya-Allah Allah Maha
membantu kita, ya. Okay, dan akhirnya itulah saja daripada Kak Laila untuk kali ini. Tunggukan next content mengenai Hari Guru. Sepatutnya dah siap dah hari ni sebab hari ni dah 16 Mei, tapi Allah terlalu banyak komitmen pekerjaan. So ini pun ruang yang saya ambil waktu rehat antara jam 1 hingga 2 untuk saya rakamkan suara saya dalam video ini. Lepas tu pukul 2 masuk kerja, teruskanlah hidup kita, berusahalah kita, insya-Allah. Ya. Saya doakan semua ibu di luar sana mendapat perlindungan Allah. Ingat, insya-Allah, ya, Allah Maha tahu dan kita ada Allah. Assalamualaikum.